والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. وبعد، قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa naqala al-muhibbu at-tabari an ibn as-sabaghi wa i'tamadahu annahu yu'fa an jirratil ba'irati wa nahwihi fala yanjusu ma shariba minhu wa alhaqa bihi fama yajtarru min waladil baqarati wa dhani idza altaqama khilafa ummihi ahlafa ummihi. Qala Ibnu Salahi yufa amma ittasala bihi syai'un min afwahi sibyan ma tahaqquqi najasatihi wa alhaqa ghairuhu bihim afwahal majanin wa jazaba bihi Zarkashi. Telah memindah oleh Muhibbut Tabari, telah menaqal oleh Muhibbut Tabari an Ibn Sabagh wa tamadahu, dan telah mengiktimat, berpegang ia Muhibbut Tabari huwa, akan dia akan maqalahu Ibn Sabagh annahu naqala annahu, bahawasanya hal wa syana demi sya'anu yufa an jirratil ba'ira wa nahwihi. Dia nukilkan daripada Ibn Sabah tu, kata maaf daripada jirrah ba'ira. Kita pernah jumpa masalah ni, iaitu daripada jirrah ba'ira, daripada biak unta. Apa dia jirrah ni? Itu jirrah ni adalah, kalau kita biak lembu, dia ada binatang tertentu je yang ada istilah jirrah ni. Pasal yang lepas kita bicara, dia adalah hukum muntah. Jirrah ni apa dia? Tu bahasa kampung sini sebut biak. Allahumma salli alaihi wasallam. Apa dia biak ni? Dia adalah rumput-rumput yang telah dikunyah oleh lembu, kambing, unta. Bila dia kunyah masuk dalam perut dia, yang tu baru kunyah kali pertama, dia akan kunyah untuk bagi hancur pula. Jadi waktu lepas dia ragut, waktu dia duduk tu, dia akan buat keluar balik apa dalam perut tu, dia kunyah. Dia buat keluar balik tu, yang tu dia panggil jirrah. Lembu orang berhati dia duduk tu, ada waktu dia duduk, dia bukan duduk saja. Dia duduk tu, dia duduk kunyah. Dia kunyah apa dia? Dia kunyah rumput yang dia dah ragut, masuk dalam perut, dia keluarkan balik. Biasanya kalau dia duduk tu, boleh tengok dia punya urat ni, tak tahu dia punya sistem macam mana, tapi boleh nampak ada yang naik, ada yang turun. Urat tengkuk dia tu, tengkuk dia tu. Jadi nukil daripada Syekh Muhibbut Tabari ni, nukil kata jirrah ni maaf wa nabihi, dan seumpama jirrah ba'irah ni. Jadi dia cerita tentang ada pendapat kata maaf lah, kalau ikut asal kita jirrah ni najis lah, pasti dia hukum muntah. Tengok bab muntah itu lah. Fala yang jusu ma syariba minhu. Jadi dah jirrah tu tak najis, maka tak jadi najis lah barang yang syariba minum ia. Faham ni, ba'ir, unta tu minum minhu daripada ma. Jadi kalau ada satu bekas, ada air,
mulut dia yang bekas dia kunyah jirah tu, tentulah ada hukum muntah tu. Bila dia minum, kalau ikut asal najis, bila yu'fa daripada jirah, tentulah air yang diminum, dan air pula air sikit, masuk mulut dia bekas daripada mulut dia duk kunyah jirah tu, maka tak najis lah air tu, pasal lah yang tu yu'fa. Okay. Yang ni kaul ni lah yang kata nakal daripada nak kata ni kata yu'fa. Kalau ikut asal kita muntah najis ya. Wa alaqa bihi, dan telah menghubung juga oleh Syekh Muhibut Tabari, fama ma yajtarru min waladil baqarah wa dha'ni idza altaqama ahlafa umhi. Mulut ma barang binatang yang yajtarru, yang jarra tarik, mulut binatang yang yajtaru min waladil baqarah, barang yang yajtaru tu daripada jirah tu lah, barang yang mengeluar balik, yang mengunyah jirah. Itu kau nak terjemah. Terjemah apa? Menyerah, mengunyah biak. Sejarah tu, jarah ke mana tarik tu. Yang keluar kotaan jirah tu yajtaru, ijtarra. Maksudnya terkesan daripada kotaan tarik tu. Jadi dia buat keluar balik, dia duk mengunyah tu. Ma yajtaru, barang yang mengunyah balik, mengunyah biak, min waladil baqarah, daripada anak lembu, wa dha'ni, dan anak biri-biri. Binatang yang jenis jirah ni semua kebanyakan yang ada na'am. Kebau tak biasa pula, tapi gaya tu macam ada binatang na'am ni yang boleh buat korban tu. Unta, kambing, lembu, kebau, tu semua ada jirah. Semua jenis ada biak tu, dia kunyah, dia duduk nanti dia buat keluar, dia kunyah balik. Jadi bila lembu ni ada anak, bila dia pun makan rumput, ada waktu dia jirah, pula tu faham tu dia duduk menyusu. Maaf ni izal taqama ahlafa umhi, apabila dia mengisap, mengkulum ahlafa umhi, akan puting susu ibu dia kan? Jadi kalau kita nak perah susu lembu tu, kan bekas anak dia isap tu, kan anak dia kalau kata nyusu je satu hai, sambil itu makan rumput, dia makan rumput, untuk mulut tu dia ada biak, dia kunyah, dia isap puting tu. Kalau atas kita, mulut tu kalau dia kunyah biak adalah muntah, maksudnya mulut tu najis. Untuk isap susu mak dia pula, macam mana? Tentulah tek tu pun najis juga lah. Di atas kata biak tu tak najis, atas kata dia yu'fa dalam kes ni, maka anak lembu pun duk isap tek pada mak dia tu pun maaf jugalah. Jadi kalau kita nak ambil susu, nak perah tu, tak payah basuh lah tek mak dia tu. Wa qala Ibnu Salah, itu. Yang ni kaedah jirah sikit yang afwi itulah. Kaedah kita kalau masalah perah susu lembu tu, kalau kata atas dia muntah, dia pun najis, anak lembu tu dia isap susu, makan rumput. Selagi kita tak nampak depan mata dengan yakin dia kunyah jirah, isap susu, maka wajib ke basuh tek lembu tina tu. Bila kita nak perah susu dia, tak wajib lah, dia balik pada kaedah asal dengan walib. Asalnya suci, untuk walibnya anak dia duk kunyah jirah tu, isap terus susu mak dia. Walib, asal walib, mana asal. Macam mana pun atas konsep kebersihan, selalunya kita basuh dulu kan. Basuh dulu. Kalau kita tengok apa SOP, kalau pusat-pusat susu lah kan, memang sebelum dia nak perah, memang dia basuh dulu.
Saya tak kira, tak tahu lah masa tu. Mesti tak silap sejam. Sebelum dia nak perah, dia akan basuh dulu. Kering tu, baru dia bubuh alat-alat pam lah. Ni pam bukan pakai tangan macam tu lah kan. Dia boleh ada cara tarik pam kan. Nak perah susu ibu tu. Susu lembu tu. Apa nak sebut. Kamu buat alat je. Tak. Sampai kering kan kawan tu. Sikit itu. Wa qala Ibnu Salah yu'fa amma tasala bihi syai'un min afwahi sibyan. Kata dia, dimaafkan juga daripada barang yang itasala bihi, berhubunglah dengan dia ma tu, syai'un oleh sesuatu. Apa dia ma ni? Min afwahi sibyan, daripada mulut kanak-kanak. Sibyan ni kanak-kanak apa masalah? Tambah kanak-kanak yang dalam asuhan ibu lagi, biasanya dia akan diluak susu tu kan. Diluak susu tu maksudnya susu yang masuk dalam perut tu dia keluar balik, diluak susu tu. Tu hukum muntah. Hukum muntah. Bila muntah tu betul nanti dia nak isap susu mak dia. Bila mulut dia tu budak lah besar tu dalam proses asuhan ibu, bukan dia nak reti nak komo apa lagi. Jadi kalau dia luak susu tu, mulut dia muntah untuk dia nak susu, isap susu mak dia. Katalah mak dia pun nak semayang, bagi susu ke anak tu, sedangkan mulut anak tu tak basuh. Tu macam mana bekas mulut anak dia isap susu mak dia? Yu'fa. Yang ni pun kita bicara dah itu. Yang ni macam dia satu ulangan sekali lagi. Yang tu minat fu'ain sibian, begitu juga ma'atahakuki. Cuma sini disebut ma'atahakuki najasatiha, berserta dengan tahqiq najis. Yang lepas disebut yu'fa, pasal antara susah nak jaga, nak asal ghalib apa tu kan. Kita ada bicara situ. Yang ni tahqiq najasah pun yu'fa. Jadi beza sini dengan lepas ni. Yang ni masalah dia bagi afwi terus. Yang lepas kita bicara ada afwi pada masalah nak susah nak jaga apa, masalah tu. Yang ni kalau yang ni atas nukil daripada Muhib Tabari ni, dia kata yu'fa terus. Yang ni Ibnu Salah pula, kan Muhib Tabari hak tadi hak binatang. Yang ni Ibnu Salah berserta dengan tahqiq najasah. Tahqiq najasah maksudnya luak susu, lap tu dia nak susu lagi, bagi susu lagi. Mak dia kalau katalah nak semayang apa, nak solat, macam mana? Faham tu, tak payah basuh susu dia. Pasal apa? Yu'fa. Lepas daripada mulut anak dia yang duduk di luar susu. Wa alqa ghairuhu bihim, dan menghubungkan oleh ghairuhu, oleh orang lain daripada Ibnu Salah, maksudnya ramailah di kalangan ulama ni, bihim dengan mereka itu sibyan, sibyan jamak daripada sabi tu, jamak lah diguna. Al-haqa apa? Afwahal majanin, akan mulut-mulut orang-orang yang gila, orang majnun majanin, orang yang gila. Wa jazama bihi, dan jazam dengan dia oleh Syekh Zarkashi. Kenapa masalah mulut orang gila pula? Yang ni pun ada setengah kaul kata orang gila ni walibnya bila dalam keadaan dia gila tu, antara benda yang berlaku pada dia muntah. Ada sebut sini. Ataupun orang gila ni kena, dia gila, lagi dia ambil ikut dalam masuk mulut dia, antara katalah dia minum arak, katalah gitu kan, tu mulut dia najis tu macam mana? Sekalipun atas kata yu'fa, tahakkuk najasah mulut dia disebabkan dia minum benda yang memabukkan ke masa di tengah gila tu, sekalipun yu'fa daripada afwahil majanin. Cuma di atas kait apa,
Kalau kanak-kanak kot isu susu mak dia, orang gila. Ada kes apa? Orang gila yang mulut dia konyah apa pula. Semua dia nak ilhak situ lah. Nak ilhak itu. Bagi arahan pun bukan kerti dia nak komo apa, orang gila. Kalau mulut dia najasah. Jadi kalau faham ada yu'fa tu, sekalipun tahakuk najis daripada mulut orang gila, yu'fa. Siap. Kamai tatin, seperti maitah. Balik pada masalah kita, dan balik pada matan atau pada qauli raus. Antara najis ni macam mana tai, masalah tai apa semua kita bicara lepas banyak semua. Dan juga kata dia kamai tatin, seperti mana bangkai. Walau nahwi zubabin. Jadi antara najis ni bangkai. Balik pada najis lah. Antara najis ni ialah bangkai. Walau kana maitah tu nahwa zubabin, seumpama lalat. Mimma la nafsa lahu sa'ilatun. Daripada seumpama zubab ni apa? Daripada binatang yang tidak ada nafsa, tidak ada darah. Nafsa sini maknanya dama. Tidak ada darah yang lahu bagi ma binatang ni sa'ilatun, la nafsa sa'ilatun. Tak ada darah yang mengalir bagi binatang ni. Istilah kita serangga. Walaupun seumpama lalat dan serangga-serangga yang lain daripada binatang yang tak ada darah waktu kita potong anggota dia masa tengah hidup sekalipun, tak keluar darah. Jadi bila dia mati, bangkai, najis. Nisbah dia bangkai tu dia najis. Tu kita bicara bab air lepas, macam mana? Yang tu yu'fa dalam masalah air dengan syarat tak berubah air yang dimasuki oleh bangkai ni. Dan juga kita tak sendiri masukkan bangkai tu ke dalam bekas air. Barulah air tu tak jadi najis dengan sebab masuknya bangkai daripada serangga macam ni. Adapun bangkai dia tu, yang tu adalah memang najis pasal dia adalah bangkai. Bab ni yang selalu kita kalau belajar dari segi maaf bab air, dia akan terlajak faham. Bangkai semut tak apa, bangkai lalat tak apa. Masa semayang, sampai dalam semayang pun faham tak apa. Siapa? Alah tak apa, sayap kekatu tak apa. Pasal dia faham tak apa, faham tak apa. Masalah bangkai bab air tu lain. Tu yang kata dia ada bab maaf dalam bab air tapi tak maaf dalam bab semayang. Pasal dia hukum bangkai dalam bab najis. Begitu juga ada sebaliknya, ada semayang, ada benda yang maaf dalam bab semayang tapi tak maaf dalam bab air. Jadi yang ni atas nama bangkai ni, dia maaf dalam bab air dengan syarat air tak berubah dengan sebab binatang masuk dalam air yang sikit tu, dan dengan syarat tak masukkan, sengaja kita masukkan. Tapi dalam bab semayang dia adalah bangkai tak maaf. Jadi kalau lepas semayang bagi salam, tengok kat kaki ada bangkai semut yang lain. Semayang tengok dalam soroban ada bangkai semut yang lain. Pasal dia adalah najis. Baik. Khilafan lil qafali wa man tabi'ahu. Hal keadaan aku ni, begitu kat jumhur, menyalah khilaf bagi Syekh Qafal wa man tabi'ahu, dan siapa-siapa ulama yang mengikut Syekh Qafal biqauli, pada perkataan Qafal ni, qaul dia bi taharatihi, dengan sucinya ia nahwi zubab mimma la nafsalahu sa'ilatun ni. Pasal apa? Li adamil dami al muta'affani natina. Muta'affini, kerana ketiadaan darah yang muta'affini, darah yang boleh jadi busuk. Tak ada darah yang boleh jadi busuk. Kamalikin, serupa hukum masalah ni bagi Syekh Qafal, bagi Imam Malik. Jadi Imam Malik yang ni memang qaid mazhab dia,
Wa Abi Hanifah, ada Abi Hanifah. Siap. Itu Malik dengan Abu Hanifah. Fal maitatu najasatun. Okey, balik adalah asal kaedah kita. Kaedah kita, mayat adalah najis. Maksudnya bangkai najis. Fal maitatu najasatun. Wa in lam yasil damuha. Sekalipun tak mengalir oleh darah ni. Sekalipun tak ada darah mengalir. Bab najis, dia ialah najis. Wa kadza sya'ruha, macam itulah juga bulu dia. Sya'ruha wa azmuha wa qarnuha, kalau ada tulang dia, dan juga qarnuha kalau ada tanduk dia. Jadi tadi najis daripada najis bangkai daripada binatang yang la nafsalahu sa'ilatun, yang ni umum bangkai. Ni bangkai lain pula. Bangkai bukan daripada serangga. Ni bangkai semua jadi bangkai. Dobit bangkai binatang yang mati tanpa ada sembelihan syarak. Atau bangkai daripada binatang yang memang tak sah sama sekali untuk dia disembelih, pasal dia bukan daripada binatang yang sah disembelih dalam syarak. Bangkai buaya, bangkai rimau, bangkai gajah. Kata gajah ni kami sembelih dulu, jangan takutlah, kami buat ubat, kami sembelih gajah ni. Gajah kalau sembelih bukannya dia halal, pasal dia bukan termasuk dalam binatang yang halal untuk dimakan. Sembelih kali pun dia tetap ukur bangkai. Lalu orang buat ubat lah, burung-burung yang tak boleh makan apa, dia buat ubat burung bubut ke apa. Dia kata jangan takut, burung ni semua kami buat suci, kami sembelih. Taklah dengan sembelih tu jadi suci tak. Binatang yang memang tak boleh dimakan, kalau sembelih kali pun dia ialah hukum bangkai. Dia ialah hukum bangkai. Sekalipun tak mengalir darah, macam tu juga bulu dia. Jadi rimau nak ambil kulit rimau, tembak rimau ke apa, ambil kulit dia, bulu tu najis. Kulit dia boleh disamak, tapi bulu dia najis. Sya'ruha azmuha, tulang dia, tulang bangkai najis. Jadi antara najis ni tulang ataupun sumbu badak, lagi gading gajah najis. Begitu juga qarnuha, tulang dia, tanduk dia najis. Khilafan li Abi Hanifah, menyalahi bagi Abi Hanifah. Idza lam yakun 'alaiha dasamun. Abu Hanifah kata tulang dia, tanduk bangkai tak najis. Idza lam yakun 'alaiha, apabila tidak ada atasnya, atas azmi tulang tadi dan qarni, dasamun tak ada lemak. Abu Hanifah kaedah kita najis. Wa abtal Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani bi sihhati salati, telah berfatwa oleh Hafiz Ibn Hajar Asqalani dengan kata sah solat idza hamilal musalli, apabila menanggung oleh orang sembahyang maitata zubabin, bangkai lalat. Syarat dia in kana fi mahallin yashqul ihtirazu anhu, yani syak ada apa, masyaqqah ihtiraz memang yu'far. Ya, itu disebut lalat. Selalu nak jadi tempat-tempat banyak serangga yang kita payah nak jaga ni, dia orang kata kawasan bendang. Kalau kita pernah masuk duduk kawasan bendang ataupun tinggal kawasan bendang, kita akan boleh perasan ni apa dia, bendang terutama waktu tanam padi, waktu padi keluar bunga. Kenapa? Waktu maghrib lah selalunya nak jadi apa dia banyak serangga. Siang tak apa perasan, maghrib. Bila kita nak pergi sembahyang maghrib ataupun dekat-dekat dengan maghrib tu, kalau kita naik basikal, naik motor, yang perasan lah apa dia, naik motor kita akan berasa belaga dengan binatang. Kenapa? Dah belaga dengan mata, dengan muka. Nanti binatang serangga kecil-kecil tu, dah kalau dia belaga dengan muka, pasti belaga dengan baju kan. Kenapa? Masuk bukit. Bila masuk bukit, kenapa? Bila masuk bukit, semayang lagi. Kalau susah nak jaga, kena buat motor macam ni tak? Kalau boleh jaga, kena jaga lah. Siapa? Tak nak kita masuk bukit. Tak nak masuk bukit. Ataupun, katalah, yang ni boleh jaga bukit Soroban,
Dan bila serangga tu banyak, dia mati lekas dekat celah serban ni, bukan perasan. Semayang-semayang ni buka malam lepas isyak, baru buka tonggin serban tu, banyak serangga mati. Selalunya tempat bendang kita akan perasan. Dia pergi duduk, tak dia pergi tanya orang duduk dekat bendang. Saya pernah ada pergi rumah kawan dan berlu yang duduk dekat bendang ni, memang berasa tu. Kalau jalan kaki dia tak rasa kan, naik motor perasan. Baik, jadi kalau sampai tahap yasyukul ihtiras anhu, ada masyaqqah untuk pelihara daripada lalat. Dia bagi contoh lalat lah ni, adik-adik lalat, yu'fa anhu. Saya pergi ini, kalau pergi India, pergi Hyderabad tu, hari biasa tak ada lalat, tapi bila hari pergi ada kenduri tu, Allah, tengok lalat, rasa macam tak mau makan nak kenduri. Banyak tu dia, tak tahu saya kata banyak sungguh lah. Sampai dalam biryani. Tempat yang saya sana namanya, antara tempat saya tengok lalat banyak bila pergi Terengganu, seberang Takir, tempat buat keropok. Jadi musim dia kot. Tempat buat keropok yang bukan tempat buat keropok, dia buat keropok situ, goreng keropok orang situ. Kita tengok lalat tu, Allah. Macam lebah duk orong, sarang dia kena kacau tu. Ni duk goreng ni. Yang masuk dalam tu berapa ekor tak tahu lah. Goreng-goreng sekali. Orang yang beli selamba je. Dah sampai tahap orang tahu ya syukul ihtiras anhu yufa. Selagi boleh jaga lah. Sampai dah ya syukul ihtiras, tengok kalau lalat tengah tu memang ni. Cuma kalau orang dah biasa muamalah yang tu, ni tak heran. Kita yang sekali-sekali pergi tengok, dia lalat. Kami masa saya pergi tu, cadang nak beli kopok, tengok, kita pergi tempat lain lah. Pasal tengok dengan mata, tak gamak nak makan tu. Orang dah biasa itu tengok beratur panjang, elok je pun boleh. Tapi kita pergi tempat lain lah. Tak boleh kemar teguk tengok lalat macam ni. Ke Hyderabad pun tempat saya pergi sama lah. Hari biasa tak ada lalat apa pun. Bila sebelah lembu banyak sangat, daripada pagi sampai petang sembelih, yang ni masak, yang ni sembelih, yang ni masak, ni sembelih. Yang masak yang sembelih dengan sebab tu kot lalat datang banyak. Dah bila banyak tu, banyak sungguh. Banyak sungguh, nyu. Basuh kursi. Nak masak lembu, nyu. Lalat yang duduk tepi lah. Tapi sampai duduk masuk dalam ni, nak masak biryani, dia dah bubuh ramu-ramu apa pun, lalat pun miu. Ada tahap sampai tak mau makan. Tapi dari segi faham afwi yu'fa bila tahap yasyaqul ihtiras anhu. Ghairu basyarin wa samakin wa jaradin. Baik. Jadi bangkai ni lain daripada bangkai manusia, ikan. Buruklah. Lain daripada bangkai manusia, bangkai ikan dan jarak belalang. Sedia maklum tu, ikan belalang memang kaedah kita tak kena sembelih. Jadi walaupun nama bangkai, dia tak najis, dia tu boleh makan. Wahilat selandang mahitata ni sebut dalam hadis, dihalal kat kita dua jenis bangkai. Apa dia? Jarat, as-samaku al-jarat, ikan belalang. Kaedah kita mazhab Syafi'i termasuk ikan apa binatang laut yang dia tak ke darat sama sekali. Udang, ketam, semua yang jenis laut tak ke darat sama sekali. Sekalipun ke darat untuk urusan telur, binatang yang ke darat dengan ikhtiar sekalipun untuk telur tak boleh makan, antaranya penyu. Tapi kalau memang dia duduk dalam air, memang dia bertelur pun dalam air, semua aktiviti dalam air, dia tak ke darat sama sekali, dan kaedah kita mazhab Syafi'i dia ukur ikan. Kalau Hanafi tidak, ikan saja. Kita termasuk dalam ikan tu semua apa yang binatang laut. Betul lah kata, ambil faham macam mana masing-masing kawaid dalam mazhab.
Kalau Hanafi, situ dia ketat lah. Diikat saja, ketam udang pun tak masuk. Pasal tak ada hadis sebut masalah ketam udang secara khas. Kita mazhab Syafi'i macam mana boleh ambil faham? Ambil faham pasal ada hadis sebut tentang ikan, memang ada sebut hadis ni, uhillat lana maitatani, ikan dan al-samak wal jarad. Untuk boleh faham udang, ketam yang memang binatang air ni, ambil mana? Ambil dalam hadis, pernah ada seorang pelayar, orang pelayar, dia ni belayar, Allahumma salli alaihi wasallam, dia air bekal, air tawar dia bawa tu tak cukup untuk diminum je. Boleh ditanya Rasulullah, boleh tak dia nak berwuduk menggunakan air laut tu? Rasulullah kata air laut, kata ma'ul bahri, kata dia tahirun ma'hu wa halla mayitatuhu. Atau kama qala, dia kata suci, menyucikan air dia, maksudnya air tu boleh guna untuk bersuci, wa halla mayitatuhu, dan halal bangkai dia. Maksudnya binatang yang hidup dalam tu kalau mati halal. Ulama sebut mayitatu apa? Mayitatu bahari, mesti binatang tu binatang bahar, tak ke darat sama sekali, mesti dia bahriyun, bukan atau dua alam tu satu hal kan? Tapi kalau dia bahari pun, kalau ke darat, kaedah kita tak boleh. Ada bahas kita tu sekali lalu pernah sebut katanya dalam masalah penyu apa tu. Situ ambil faham daripada ketam, belalang apa, dia hukum ikan. Dia hukum ikan. Dari sudut tak payah sembelih. Itu hukum ikan. Dalam hadis tu faham, kalau dalam Hanafi dia faham halamai tatuhu tu sama je. Sama je. Pasal memang dalam hadis sebut mayitah ni jarad sama. Jarad sama. Lihili tanawulil akhirain, kerana halalnya boleh makan. Tanawul, antara mana tanawul, mana akli, boleh makan dua yang akhir, jarak sama. Sama wajarat tu. Wa amal adami, adapun Adam basyarid tu, itulah adami, faliqauli ta'ala, kerana firman ta'ala. Ayat ni dalil kata memang mayat manusia dia tak hukum najis, sentuh dia taklah jadi hukum sentuh bangkai yang wajib basuh tangan. Firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Dan kaedah istidlal ni macam mana? Wa qadiyatut takrim, dan hukum memulia tu, ataupun qadiyah kehendaki kata memulia tu, apa maksud karramna takrim sini? Alla yuhkama binajasatihim bil maut, dengan bahawa tidak dihukumkan dengan najisnya anak Adam bil maut, dengan sebab mati. Itu kecuali wa ghairi saydin, dan seterusnya lain daripada bangkai pemburuan, binatang yang diburu, lam tudrak zakatuhu, tidak boleh didapatkan sebelihan dia, maksudnya tak boleh nak dapat sebelih dengan kita buru pakai alat tajam tu, dengan syarat-syarat pemburuan, sama ada menggunakan alat yang tajam ataupun binatang yang mu'allamah, anjing yang mu'allamah, yang kita ajar untuk dia memburu. Cukup syarat-syarat dia mesti mu'allamah tu, syarat besar pada anjing tu. Sekalipun mati tak dan untuk disembelih, halal bangkai dia. Tapi syarat-syarat sembelihan, syarat-syarat pemburuan, ada bab khas pemburuan. Sekali lalu kalau sebut, dia mestilah memburu dengan alat tajam, dan mestilah Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau binatang mu'alamah ni, anjing yang mu'alamah, syarat dia mesti mu'alamah. Anjing helang yang mu'alamah. Istilah mu'alamah ni dia makan ajar. Kita kata pergi, dia pergi. Kita kata balik, dia balik. Dan kita dah ajar, dah latih dia bagaimana kaedah nak memburu. Sama ada kita kata gigit ataupun tindih, semua tu kita dah ajar dia, dan dia memang patuh. Itu panggil mu'allamah. Kalau dia ghairu mu'allamah, maksudnya tak pandai, dengan gigitan dia mati binatang pemburuan, dia tak boleh jadi binatang. Alah tu pun kalau kita tak suruh,
dia yang pandai-pandai memburu sendiri, tak ada arahan kita, itu mangsa dia. Yang tu bukan kita suruh dia memburu, yang tu tak halal. Bab tu kan memang kadang-kadang khas tu saja sebut itu. Saya kadang bab memburu ni, saya ramai juga jumpa orang memburu kan. Ilmu memburu tak pernah belajar, tapi masuk dalam hutan memburu. Itu yang makan bangkai banyak. Pasal alat memburu dia tak kena. Alat memburu dia tak kena. Antara tak kena tu selalu lah ni senapang, paling senang. Berdeh pun tak boleh sembelih pun macam mana. Bismillah dah kata dia. Bismillah sudah. Bangkai weh. Lam tudrak zakatuhu wa janinin janini muzakkatin, dan janin anak dalam perut binatang haiwan betina yang telah disembelih, mati ia muzakat ni bizakatiha, dengan sembelihnya dia muzakat. Tak kena mati ia janin bizakatiha, dengan sembelihnya muzakat. Sembelih ibu, anak mak mati, anak mati sekali. Zakatul janin zakatul ummi dalam hadis. Kama qala. Zakat sembelihan anak adalah sembelihan ibu. Mati mak, anak hukum tersembelih dengan ibu. Pasal satu nyawa dalam kaedah kita. Siap. Wa yahilu akla. Siap. Itu. Selesai tu. Kemudian wa yahilu aklu dudin. Leh. Apa sakitnya? Tahan. Itu dulu. Wa yahilu aklu dud. Makul ma'ahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Kama nawwartal arda wa nur syamsika wa lana wa rahmatika. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya. Bangun.